Dan akhirnya yang dua orang yang tak nak join ataupun bagi alasan demam tu join juga kita orang punya aktiviti night walk tu kan. So pada ketika itu nak kata cukup ataupun tidak tu bergantung kepada benda yang hadir pada ketika itu. Korang bayangkan, maksud yang saya nak sampaikan di sini, korang bayangkan masa kita orang kira ataupun ketua kumpulan kira setiap kumpulan anak-anak buah dia sampai untuk kumpul jumlah keseluruhan tu, tiba-tiba dia punya jumlah keseluruhan peserta yang dia orang kira adalah sebanyak 112 orang. So mana datangnya dua orang tu kan? Mana datangnya dua orang tu saya pun tak pasti. Kita orang pun memang takut sebabkan belakang merupakan pelajar perempuan dan depan pelajar lelaki. Sudah semestinya kehadiran itu datangnya daripada grup perempuan kan. So perempuan memang dah cuak gila. Perempuan kata dia orang tak nak pergi. Memang semua orang dah takut. Okey, memang saya nak katakan semua orang tak nak join night walk pada malam tu. Tetapi camp commander tu memang dia kata, diam. Dia marah, dia kata, diam, ikut apa yang aku nak cakap. Dia kata, ikut apa yang aku cakap. Kita buat juga night walk malam ni. Dia kata, kita buat juga night walk malam ni. Dia kata, biar aku kira. Dia kata, tak apa, biar aku kira. Dia kira balik. Tengok jumlah keseluruhan adalah 109. So mana datangnya ataupun mana hilangnya seorang peserta? Okey, mana? Dan dia pun kira lagi, jumlah menjadi 113 kan. Saya tak tahu sama ada mungkin dia nak takutkan kami dengan jumlah itu ke, kami tak pasti. Apa yang kami pasti, pada awal-awal sekali ketua camp ataupun ketua kumpulan itu mengira anak-anak buah dia dan jumlah menjadi 112. Itu yang menjadikan kami rasa takut pada permulaannya. Ketua komander tu dia tegas, dia kata, kau jangan ganggu kami nak buat aktiviti night walk. Dia kata, belah, dia macam tu. Dia ketua kami ni dia kira macam garang jugalah, tegas orangnya. So dia marah benda tu dan akhirnya jumlah cukup seramai 110 orang. So kami memang semua orang kena diwajibkan pakai baju warna hitam. Memang time tu tengah bulan mengambang, okey. Memang time tu hanya ada cahaya daripada keterangan bulan mengambang itu saja. Alhamdulillah saya dapat grup 8. Ketua bagi grup 8. So selamat sikit lah kalau kita nak mulakan night walk tu, kiranya akan start dengan kumpulan pertama. So time tu kita orang memang dah ready untuk night walk. Semua orang walaupun takut, kita orang nak tak nak memang terpaksa untuk join ataupun jalankan aktiviti night walk tu. Bagilah berkumpul dekat salah satu kawasan lagi yang betul-betul berhampiran dengan hutan tebal tu. Dia macam masuk sikit dekat kawasan hutan tebal tu. So camp commander ni dia macam bagi salah satu taklimat lah. Dia kata, jika korang nampak something ataupun terdengar something yang ada ataupun berlaku ketika korang buat night walk tu, sebut satu kod, iaitu bulan mengambang. Okey, ingat kod dia adalah bulan mengambang. Sekiranya korang nampak benda tu, sebut benda tu 7 kali. Dan jika benda tu menyahut bulan mengambang balik, itu kiranya orang lah yang mengganggu kami pada ketika itu. Dan lebih menakutkan di mana camp komander kami mengatakan yang kami perlu menjalani ataupun melalui night walk tu seorang diri. Bayangkan macam ni, contohlah korang ada 10 orang. So orang pertama akan jalan dulu dan dia akan menjarakkan selama 1 minit untuk melepaskan orang yang kedua kan. Dia akan tengok masa lah. So bila 1 minit tu membuatkan perjalanan ataupun jarak antara seorang dengan seorang tu akan jauh. So dia kalau boleh dia macam dia tak nak kita pair lah masa-masa kita membuat aktiviti night walk tu. So semua orang masa tu ketika itu tak setuju. Perempuan lagi tak setuju. Memang kata, tak apalah, aku tak nak join. Memang diorang nangis dah time tu. Camp commander pun dah pening nak buat macam mana. Tetapi apa yang terjadi, semua orang terpaksa juga join dan lalui night walk tu. So seorang dah lepas, seorang demi seorang, dan kami dengar jeritan demi jeritan. Orang pertama, bagi kumpulan pertama tu merupakan kawan saya, dan saya tahu pun yang dia tu sebenarnya orang yang kurang berani lah, kiranya sama level macam saya.
kan. So memang time tu dia kata boleh tak kalau dia nak tukar dengan orang lain, kiranya dia tak nak jadi orang first lah, kan. So malangnya tak boleh. Setiap ketua kumpulan perlu first, maksudnya diorang yang akan mendahului apa aktiviti bagi kumpulan tu lah. So kawan saya masuk dan kita mendengar dia menjerit, wow. Apa kan kepada kami kata macam ni? Dia kata macam ni. Dia kata, oh, kawan kamu tu tengah bergembira dengan benda tu. Kan kami memang dah takut gila. Time tu kumpulan kami yang kumpulan 8 tu, kami bincang yang sebenarnya macam mana kita nak pair pada masa yang sama, kan. So kawan saya ni, salah seorang kawan saya ni, dia ada idea. Dia kata macam ni, okey, first kali nanti Idham akan jalan, kiranya saya lah akan jalan dulu, dan kawan saya yang kedua akan jalan selepas 1 minit. Dan dia kata, apa kata kalau saya ni tunggu dekat satu tempat, tunggu sampai kawan saya yang dekat belakang tu mendekati saya. So, kiranya kita boleh jalan secara pair lah, kan. So tak takut sangat apa semua. Tetapi malangnya berlaku apabila tiba giliran saya berjalan pada ketika itu. Saya rasa seingat saya dalam jam 12 malam. Okey, 12 malam saya berjalan seorang diri, tanpa berlampu, tanpa ada torchlight, lampu apa semua, hanya ada dicerahkan cahaya daripada bulan mengambang saja. Saya pun jalan. Time tu jangan cakap lah, saya memang dah sumpah seranah cakap dekat situ. Saya dah memang, walaupun tak ada benda apa-apa lagi, saya dah menjerit. Saya memang dah doa, jangan cakap doa apa-apa, semua saya baca doa, semua doa saya baca. Tiba-tiba saya melalui satu kawasan yang agak sunyi. Tiba-tiba saya terdengar ada suara makcik ataupun suara kakak macam tu. Dia memanggil saya seperti ini. Dia kata, Adik, mainlah sini. Time tu, ya Allah Rabbi, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya time tu memang nak fikir balik, nak patah balik memang tak boleh, disebabkan benda tu nak kata patah balik mungkin saya akan kena marah dengan komander. Memang nak tak nak memang kena lalu juga, memang kena tempuh sampai habis program network tu. Dan saya pun menyebut 7 kali, iaitu bulan mengambang, kod yang digunakan, yang diberikan oleh kan komander tu lah. So selepas 7 kali saya sebut bulan mengambang, tak ada sahutan pun yang mengatakan tentang bulan mengambang itu balik. Dan suara itu semakin kuat dekat kawasan yang saya lalu tu. Dia mesti memanggil saya. Dia kata, Adik, mainlah sini, macam tu. Okey, macam tu kau bayangkan. Time tu alhamdulillah, disebabkan depan saya mendengar bunyi tu, tiba-tiba kawan saya yang dekat belakang tu sampai dekat saya. Memang time tu saya macam dah, alhamdulillah, ya Allah, nasib baiklah ada pair kawan. Tetapi malangnya, walaupun ada pair pada ketika itu, tak menjadi apa-apa. Memang saya rasa lagi menakutkan adalah, kami ni berjalan lah seperti biasa. Dan dalam perjalanan tu saya macam terfikir, tiba-tiba saya macam tersentak untuk tanya dia sama ada dia betul tak manusia. Kan kadang-kadang macam tadi komander itu kata, kadang-kadang benda tu macam boleh menyerupai kawan kita, boleh menyerupai seperti kita. So saya kata, kau betul ke kawan aku? Aku kata kan, saya macam-macam memberi hint lah kepada dia, nak tahu sama ada itu betul tak kawan saya yang sebenarnya. And then saya suruh dia sebut nama dia, and then saya suruh dia baca Al-Fatihah, sebabkan memang nak kepastian sama ada itu betul ke dia. Dah lah kena ganggu dengan adik tu tadi. Dan saya pun tanya dekat dia, yang ada tak kamu dengar ataupun kawan saya tu mendengar suara memanggil seperti adik-adik dekat kawasan yang tak jauh dari kita ni lah berjalan ni. So dia kata, tak ada pula. Dia kata, tadi masa aku jalan,
kosong je, sunyi je lah. Cuma tak adalah rasa dia panggil adik-adik apa semua tu. Dia kawan dia merepek lah. Dia macam marah saya balik kan. Saya macam diam je lah. Mungkin dia takut saya macam menakutkan dia ke kan, so kami pun meneruskan perjalanan sampai ke satu tempat ni. Tiba-tiba benda tu jatuh di depan kami, iaitu dikenali sebagai BOO. So faham je lah kan. Dia jatuh dan dia golek depan kami. Dan memang time tu cuak kali ketiga bagi saya. Benda tu betul-betul tergolek depan kami. Saya rasa macam dah terkaku sampai kan terdiam. Macam saya macam dah tak boleh fikir tau, macam mana, apa tindakan yang saya nak buat. Lari ke, nak menjerit ke, apa ke tak. Saya macam diam je. Tiba-tiba saya tersedar daripada mengelamun saya tu apabila tiba-tiba bahu saya ni disentuh, diketuk dia. Disentuh. So jangan cakap lah kawan saya yang teman saya tadi tu memang dah lari depan dah. Memang dia tinggalkan saya kan. Sebabkan masing-masing takut. Siapa yang nak tunggu siapa kan. Bila dia ketuk tu, saya macam dah terhuyung-hayang dah. Saya macam ni betul ke aku dekat sini? Apa yang aku nak buat ni? Dia macam susah lah nak describe kat korang ni kan. Saya rasa korang faham lah apa yang saya nak maksudkan di sini. So tiba-tiba nasib baiklah kawan saya yang tinggalkan saya tu, dia patah balik, dia tarik tangan saya. Dia kata, jom. Saya pun macam still phobia, still terkaku macam orang bodoh. Macam tak tahu apa yang nak kena buat. So tentu memang kita orang lari, tiba-tiba terjatuh dekat satu kawasan yang condong kan. Kiranya kami ingatkan kawasan tu macam latar macam tu. Rupanya jenis yang condong. Kami diorang jatuh tergolik kan. Memang kaki ketika itu terseliu. Memang rasa macam menyesal gila lah aku join camp ni, ya Allah kan. So bila jatuh tu, kami macam tersentap tali rapia. Saya lupa nak cerita yang masa dekat track night walk tu, kami perlu pegang tali rapia untuk macam sebagai penanda arah lah untuk kami menuju ke kawasan penamat kiranya. So tiba-tiba masa kami duduk pegang tu dan kami jatuh tu, tali rapia tu putus. Putus. Dan kami sendiri tak tahu macam mana kalau grup-grup lain tu tiba-tiba tersesat disebabkan kami. Sebabkan camp komander tu dah pesan dah. Dia kata kalau korang sesat malam ni, kita orang akan cari esok, bukannya malam ni. Memang time tu kita orang dah cuak. Dah cuak. So kami pun meneruskan perjalanan walaupun kaki tengah sakit tau. Memang sakit gila. Dan dengan takutnya apa semua tu, tiba-tiba kita orang sampai dekat kawasan yang disebut-sebut oleh camp kami, yang disebut oleh camp komander kami, di mana tempat itulah menjadi tempat pembunuhan pemenggalan kepala. So sampai dekat sana, kami tengok ada satu bukit. Kiranya bukit tu dekat tau. Ni bukit betul-betul berada di tepi kami. Dan ada satu batang pokok di atasnya. So disitulah batang pokok yang digunakan untuk memenggal kepala manusia pada ketika itu. So kami time tu macam terdiam sekejap. Memang kami tak tengok atas pun, tak tengok dekat atas pokok, dekat kawasan kayu tu pun tak tengok langsung, sebabkan memang dua-dua dah takut. Tapi malangnya saya tengok juga dengan kawan saya. Bila tengok balik, benda tu betul-betul duduk dekat atas pokok tu macam ni. Bayangkan kalau korang ada dekat kawasan tu. Dah lah kawasan tu kiranya macam the hardcore ones, hardcore. Dan ia membuatkan saya rasa macam betul-betul nak pitam. Sebabkan tadi dah rasa nak pitam, ini betul-betul real rasa nak pitam. Macam dah tu ayam macam tu. Benda tu secara situ, kawan saya pun dia sama macam saya. Dia macam ni, macam ni. Benda tu still macam ni. So kami pun
dah tak sebut dah, nak kata bulan mengambang, nak kata surah apa semua, memang dah tak cakap apa-apa. Kita orang walaupun memang dah teruyuh hayang, kita orang lari juga, dan akhirnya Alhamdulillah sampai juga ke kat kawasan penamat. Alhamdulillah, memang syukur gila time tu. Dan kami pun berkumpul ramai-ramai sementara tunggu 3 lagi kumpulan dengan dekat belakang kami. Dalam time-time tengah berkumpul tu, saya ingat saya jam pukul 1 pagi macam tu lah kiranya. Dan saya mulakan bersuara. Saya kata, "Weh, korang tadi, korang ada dengar tak? Ada orang panggil korang macam adik." Macam tu. Dan saya tanya lagi, "Korang ada tak nampak benda tu dekat atas pokok?" Bukan kira pokok tau, atas batang dekat tempat pemenggalan tu. Dia kata tak ada, yang nampak hanya saya dan kawan saya saja. Dan saya tak boleh belak bila benda tu kami diorang saya nampak. Dan dia ceritakan kepada kami di mana yang saya nampak POOO yang jatuh dekat depan kami tu sebenarnya itu guru kami. Okey, guru kami. Dan sebenarnya guru kami sendiri pun dia menceritakan di mana apabila mereka menggunakan prop ataupun pakaian tersebut semasa mereka berada di kawasan yang kita orang lalu tu, mereka juga turut diganggu. Sebab apa? Sebabkan dia macam dia kata ada benda yang menyerupai dia, melihat dia, dan macam dia macam takutkan orang, tapi dia sendiri pun ditakutkan dengan benda tu. So masing-masing takut. So bagi saya benda tu seram. Mungkin bagi korang tak rasa apa yang saya sampaikan. Dan apa yang saya nak bagi tahu, yang korang kena percaya dengan kehadiran identiti yang tidak dikenali. Dan korang kena yakin bahawa tak semua orang kuat macam orang-orang lain. Kan, kita kena nak tak nak memang kita kena juga lawan benda-benda macam tu. So saya minta maaf sekiranya saya sampaikan cerita ni taklah terlalu seram bagi korang, tapi bagi saya agak seram sebabkan dia membuatkan saya macam saya betul-betul berada pada ketika itu. Okey, dia membuatkan saya rasa macam terngiang-ngiang, terdengar-dengar lagi suara yang memanggil seperti adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. #KSM Remang. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye bye.